Hai, Assalamualaikum semua. Cikgu doakan hari ini kamu berada dalam keadaan yang sihat dan kamu dah bersedia untuk bersama dengan cikgu dalam kelas RBT Maya kita. Okey, bagi kita nak sambung semula apa yang kamu dah belajar dalam minggu yang lepas. Jadi, jom kita mula. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari tajuk aplikasi teknologi 1.1 reka bentuk mekatronik yang mana kita akan sambung apa yang kita dah belajar dalam minggu yang lepas. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu subtopik apa yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu kita akan tengok subtopik 1.1.4 menghasilkan gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada. Dan di sini cikgu dah tuliskan hasil pembelajaran yang akan kamu dapat pada hari ini. Okey, hari ini selepas habis saja pembelajaran kita, kamu sepatutnya dapat menghasilkan gambar rajah blok bagi kereta kawalan jauh. Okey. Yang kedua, gambar rajah blok untuk pintu gelangsar automatik. Dan yang ketiga adalah gambar rajah blok untuk mesin basuh automatik. Okey, ketiga-tiga ni kamu dah belajar tentang elemen yang terdapat pada ketiga-tiga peralatan mekatronik ini dalam minggu yang lepas kan. Jadi seterusnya, sebelum kita masuk kepada apa yang kita nak belajar pada hari ini, cikgu nak imbas kembali kamu punya ingatan tentang apa yang kamu dah belajar pada minggu yang lalu, okey, iaitu tentang setiap elemen mekatronik yang ada pada kereta kawalan jauh. Okey, yang ni cikgu ambil daripada muka surat di buku teks. Muka surat, kita tengok sekejap. Okey, muka surat 12 dan muka surat 13. Okey, kat sini dia senaraikan semua elemen yang ada pada kereta kawalan jauh. Okey, seterusnya yang ni pula adalah di muka surat 14 dan muka surat 15. Okey, elemen mekatronik yang ada pada pintu gelangsar automatik. Iaitu kita dapat tengok kat sini dia punya sistem mekanikal, sistem elektronik, okey, sistem elektrik dan juga sistem kawalan dan pengatur caraan. Dan yang ketiga, okey, peralatan mekatronik yang ketiga yang kamu sudah belajar adalah mesin basuh automatik. Okey, jadi semua penerangan untuk elemen mekatronik yang kamu belajar ni, dia ditulis dalam bentuk ayat yang panjang. Jadi kemungkinan kamu mengalami sedikit kesukaran untuk kamu ingat. Jadi sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk kamu mengingati tentang setiap elemen mekatronik yang ada pada peralatan mekatronik ni. Jadi hari ini kita akan belajar macam mana cara kita nak ingat, okey, tentang setiap elemen mekatronik ni. Okey. Jadi hari ini kita akan tengok, okey, tentang gambar rajah blok. Sebelum kamu belajar dengan lebih lanjut, okey, kamu kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan gambar rajah blok. Okey, kita tengok dia punya takrifan. Gambar rajah blok ni merupakan suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Maksudnya kat sini dalam bentuk blok ni adalah dalam bentuk kotak-kotak. Okey, jadi gambar rajah blok ni dia adalah dalam bentuk blok. Itu sebab dia panggil sebagai gambar rajah blok. Okey, fungsi gambar rajah blok ni adalah untuk menerangkan fungsi elemen pada produk mekatronik. Fungsi elemen yang ada pada produk mekatronik boleh diterangkan dengan menggunakan gambar rajah blok yang mana dia adalah lebih ringkas lagi. Baiklah, kita tengok pula slide ni. Okey, di sini adalah merupakan gambar rajah blok secara umum. Okey, gambar rajah blok secara umum. Kita ada 3 bahagian pada gambar rajah blok yang mana kamu kena ingat, iaitu kita ada bahagian input, bahagian proses dan bahagian output. Okey, tadi dia nyatakan takrifan tu dia dilukis dalam bentuk blok. Jadi inilah dia punya blok ni yang kamu nampak kotak-kotak ni lah dia punya blok. Dan setiap perkataan tu dia ada ditulis di dalam
bentuk kotak. Dan apa yang wajib ada pada gambar rajah blok adalah dia punya tajuk. Okey, tajuk tu kena ada. Bila kamu buat, kamu akan dapat markah. Kemudian dia punya bahagian-bahagian ni, input, proses dan juga bahagian output. Dan jangan lupa buat juga ni garisan putus-putus ni, garisan lurus putus-putus ni yang membahagikan setiap bahagian tu kamu kena buat. Ada markah di situ. Okey, seterusnya kamu tengok pada setiap blok tu dia ada anak panah berwarna merah. Okey, jadi anak panah berwarna merah ini sebenarnya dia menunjukkan urutan blok. Okey, ataupun proses yang berlaku. Apa dia langkah yang berlaku seterusnya. Okey, apa langkah yang berlaku seterusnya. Okey, kat sini ditunjukkan anak panah berwarna merah ni menunjukkan urutan blok. Okey, jadi cikgu akan terangkan pula seterusnya apa yang dimaksudkan dengan setiap bahagian. Okey, apa yang dimaksudkan dengan setiap bahagian yang ada pada bahagian gambar rajah blok ni. Okey, kita ada bahagian input. Okey, bahagian input ni dia berfungsi untuk menerima dan menghantar isyarat dari peranti masukan kepada pengawal. Apa maksud dia? Input ni maksudnya kamu dapat maklumat. Peralatan tu dia dapat maklumat. Jadi peranti masukan ni sebagai contoh, kalau kereta kawalan jauh, dia punya peranti masukan adalah dia punya remote control tu. Ataupun kalau kamu belajar tajuk mekatronik, kan kita ada buat kawalan dan pengaturcaraan dengan menggunakan magnet code. Kita masukkan dia punya arahan semua dalam handset kan. Jadi peranti masukan tu kalau dalam buku teks pun dia tunjukkan di muka surat 19 tu adalah dia tunjukkan gambar telefon bimbit. Okey, peranti masukan untuk kereta kawalan jauh adalah telefon bimbit. Dan untuk setiap produk mekatronik, dia punya gambar rajah blok dia ada sedikit perbezaan. Okey, bukan semua produk mekatronik gambar rajah blok dia sama. Dia ada sedikit perbezaan iaitu di bahagian input dan juga di bahagian output. Bahagian proses pada kebiasaannya adalah sama. Okey, jadi nanti kita akan tengok satu-satu untuk setiap peralatan mekatronik tu dan kamu akan nampaklah perbezaan di bahagian input dan di bahagian output untuk setiap produk mekatronik. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok pula bahagian proses. Bahagian proses ni fungsinya adalah dia proses isyarat mengikut pengatur caraan. Katakanlah peranti masukan ni dia menerima arahan untuk mengarahkan kereta kawalan jauh tu bergerak ke hadapan. Jadi arahan tu dia akan dihantar di bahagian proses. Jadi dekat bahagian proses ni lah dia akan tafsirkan, oh nak kena bergerak ke depan. Jadi dia akan hantar pula maklumat pergi ke bahagian output. Okey, bahagian output ni dia akan menjalankan tindakan selanjutnya. Okey, dekat bahagian output ni kita ada peranti keluaran. Peranti keluaran ni maksudnya macam contoh kereta kawalan jauh, peranti keluaran dia adalah dia punya roda lah. Okey, roda itulah yang akan bergerak ke hadapan, ke belakang ataupun nak ke kiri atau ke kanan. Kamu jangan tengok perkataan peranti ni kamu rasa dia complicated sangat. Tak, sebenarnya peranti ni dia kalau bahasa kita panggil macam alat lah. Okey, alat ataupun peralatan. So, jadi itu adalah merupakan gambar rajah blok secara umum. Cikgu harap setakat ni kamu boleh faham. Tapi kalau kamu rasa kamu tak faham, kamu boleh juga rujuk dalam buku teks. Rujuk dalam buku teks ataupun kamu boleh mainkan balik video cikgu ni. Berulang-ulang kali pun tak apa. Okay, supaya kamu lebih faham. Okay, jadi sekarang ni cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan gambar rajah blok untuk kereta kawalan jauh. Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, ini adalah merupakan gambar rajah blok untuk kereta kawalan jauh. Okay, apa yang wajib ada, dia punya tajuk. Okay, tajuk mesti kena ada. Dan kamu kena ada ni bahagian-bahagian ni. Input, proses, output. Okay, yang ni semua kamu kena tuliskan.
Okey, dan kena juga ada di garisan putus-putus ni. Mesti kena ada. Okey, dan anak panah. Okey. Yang ni semua untuk setiap gambar rajah blok, untuk setiap produk mekatronik, semuanya sama. Okey, yang berbeza adalah di bahagian input dan di bahagian output serta apa dia yang akan berlaku. Okey, kita tengok dulu untuk kereta kawalan jauh. Okey, di bahagian input, okey, kereta kawalan jauh tu dia akan menerima maklumat. Kita akan bagi arahan untuk kereta kawalan jauh tu bergerak menggunakan panel kawalan tanpa wayar. Okey, wireless. Okay, kalau dalam buku teks di muka surat 19 kamu akan nampak panel kawalan tanpa wayar yang digunakan adalah telefon bimbit. Okay, jadi katakanlah dekat telefon bimbit tu kamu tekan arahan supaya kereta tu bergerak ke hadapan. Maka isyarat yang diterima tu okay, akan dihantar kepada bahagian proses yang mana di bahagian proses dia ada mikro pengawal. Okey, dekat carrot board tu ada mikro pengawal yang cikgu cakap sebelum ni yang macam dia punya otak. Okey, jadi mikro pengawal ni dia akan proses arahan tu. Dia akan tafsirkan arahan, oh sekarang ni nak kena bergerak ke hadapan. Maka dia akan hantar pula maklumat yang dia dah tafsir tu pergi kepada bahagian output. Okey, bahagian output ni, out ni maksudnya keluar, keluaran. Okey, dia keluar, dia nak buat kerja, dia suruh buat kerja. Jadinya dia akan hantar isyarat pergi kepada pemacu motor dan motor AT. Motor AT ni maksudnya motor arus terus. Arus terus ni maksudnya dia menggunakan bateri. Kereta kawalan jauh ni menggunakan bateri. Biasanya kereta ni kalau bateri dah habis pun kita kena cas, kan? Jadinya pemacu motor dan motor AT ni dia akan bekerja lah. Dia dah dapat arahan, oh kena bergerak ke depan. Maka roda pun dia akan menyebabkan roda tu berputar untuk bergerak ke hadapan. Okey. Jadi itu adalah apa yang berlaku pada sebuah kereta kawalan jauh bermula daripada input, okey, kamu masukkan arahan dan dia punya proses dan output. Apa kerja yang dilakukan oleh kereta kawalan jauh tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok pula untuk gambar rajah blok yang kedua iaitu gambar rajah blok untuk pintu gelangsa automatik. Pintu gelangsa automatik ni cikgu rasa kamu mungkin dah lama dah kot tak pergi melawat. Sebabnya kan kita PKP jadi tak boleh nak pergi shopping sangat kan. Okey, pintu gelangsa automatik ni dia ada biasanya di pasaraya lah kan. Jadinya pintu tu dia akan terbuka secara automatik. Okey, kita nak tengok apa benda yang berlaku okey pada pintu gelangsa automatik ni. Bahagian yang ada sama juga, okey, yang dia punya yang umumnya adalah input, proses dan juga output. Okey, apa yang berlaku pada pintu gelangsa automatik ni, dekat bahagian pintu tu, okey ni yang cikgu tunjuk dekat sini dia ada sensor. Okey, sensor pergerakan ataupun bahasa Melayu dia kita panggil penderia gerakan. Okey. Sensor tu maksudnya penderia. Jadi penderia gerakan ni dia akan mengesan pergerakan objek ataupun benda hidup. Okey, bila ada dia detect saja ada pergerakan objek yang lalu, maka dia dapat maklumat itu adalah input dia lah, maklumat yang dia terima. Maka dia akan menghantar maklumat tu pergi kepada bahagian mikro pengawal, okey, iaitu di bahagian proses. Jadi mikro pengawal ni dia akan mentafsirkanlah apa benda yang perlu dilakukan dan dia akan hantar arahan pergi kepada bahagian output. Okey, dekat bahagian output ni, okey, bahagian output kita ada motor AT. Motor ni sebab dia nak menggerakkan pintu tu. Jadi kena guna motor. Okey, dan ada takar dan tali sawat. Takar dan tali sawat ni macam yang kamu dah belajar sebelum ni. Takar dan tali sawat ni lah yang akan menggerakkan pintu tu untuk terbuka dan tertutup. Okey, dan ada pemacu motor. Pemacu motor ni pun dia akan bekerjasama dengan motor AT untuk menggerakkan takar dan tali sawat. Okey, itu adalah peralatan. Yang ni adalah
kalau kamu ingat ini adalah di bahagian sistem mekanikal. Okey. Ini adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey. Kemudian apa yang akan berlaku, tugasan yang akan berlaku bila dia dah dapat maklumat ni, akan berlakulah proses pergerakan membuka dan menutup pintu. Okey. Itu apa yang berlaku pada pintu gelangsar automatik. Okey, cikgu harap setakat ni kamu masih boleh lagi bersama dengan cikgu. Belum pening-pening lagi. Okey. Sebabnya kita pun tak banyak dah slide kita. Tinggal beberapa saja lagi. Okey, seterusnya kita tengok pula gambar rajah blok untuk mesin basuh automatik. Okey, mesin basuh automatik ni kamu memang, cikgu rasa kamu biasa dengan mesin basuh automatik sebab kebanyakan rumah pun mesti kena ada mesin basuh automatik kan. Okey, kita tengok dekat mesin basuh automatik ni untuk bahagian input dia adalah mod pilihan dan juga penderia. Mod pilihan ni maksudnya dekat bahagian papan pemuka mesin basuh tu, tempat yang kamu tekan on, off, kamu nak wash ke, kamu nak basuh saja, kamu nak bilas, kamu nak keringkan, itu adalah mod pilihan. Okey, jadi bila kamu tekan mod pilihan tu, kamu tekan untuk basuh, maka dia menerima isyarat untuk basuh lah. Dan ada penderia. Okey, agak-agak penderia ni duduk dekat bahagian untuk apa? Apa tugasan penderia ni? Okey. Cuba kamu fikirkan, apa tugasan penderia? Okey, penderia ni adalah untuk dia detect paras air. Kan kalau mesin basuh automatik, kadang kamu tak payah pun nak pilih paras air mana yang kamu nak guna air banyak mana. Dia akan detect sendiri. Okey, contohnya baju yang kamu nak basuh tu sikit, maka dia akan tentukan, oh aras air yang nak guna tu tak banyak lah. Mungkin 1/3 saja. Okey, kalau kata mesin basuh tu kamu masukkan baju penuh, maka dia akan detect, oh pakaian dalam ni penuh, so kena bubur air yang penuh. Okey, jadi dekat bahagian input kita ada dua tu, iaitu mod pilihan untuk kamu tekan-tekan tu, nak pilih, nak buat apa benda, dan juga penderia untuk mengesan paras air. Okey, jadi bila kamu dah bagi maklumat, maka maklumat ni, isyarat ni dia akan dihantar kepada bahagian mikro pengawal yang akan proses maklumat yang dapat tu, dan dia akan hantar isyarat pergi kepada bahagian output. Okey, bahagian output ni kita ada motor AU. Beza kan tadi? Kalau tadi untuk pintu gelangsar automatik dan juga kereta kawalan jauh, kita ada motor AT. Okey, tapi mesin basuh kita motor AU. Ingat lagi tak? Apa perbezaan antara motor AT dengan motor AU? Okey. Motor AU ni adalah arus ulang alik. Kenapa arus ulang alik? Sebabnya mesin basuh kita kan kita menggunakan arus yang direct daripada plug kan. Kamu cucuk plug kamu dekat dinding tu. Okey, jadi dia menggunakan arus ulang alik lah, sebab arus ulang alik ni adalah arus elektrik yang dibekalkan kepada kita punya rumah. Okey, jadi mesin basuh memang kena guna arus ulang alik. Adakah setakat ni kamu jumpa mesin basuh yang gunakan bateri? Cikgu rasa tak ada lagi lah. Cikgu pun tak pernah nampak lagi. Okey. Dan ada juga bahagian takar dan tali sawat. Okey, takar dan tali sawat ni adalah sistem mekanikal yang akan berfungsi untuk memutarkan dia punya drum tu. Nak pusingkan kamu punya baju tu nak basuh. Okey, dan dia ada pemacu motor. Okey, jadi bila dah dapat maklumat, ketiga-tiga benda ni dia akan bekerja dan dia akan menyebabkan drum tu berpusing. Drum tu adalah bahagian yang kita isi pakaian kita untuk dibasuh tu. Tu kita panggil sebagai drum. Okey. Baiklah, seterusnya kita tengok pula slide seterusnya. Dah sampai kepada tugasan. Maksudnya dah nak habis dah lah ni. Okey, tapi tugasan ni cikgu nak bagi penerangan sikit kepada kamu nah. Okey, untuk tugasan ni, kalau kamu hantar tugasan ni kepada cikgu dan cikgu semak dan kamu buat dengan betul, maka kamu akan dapat tahap penguasaan 3.
untuk kamu punya PBD. Okey, untuk standard prestasi kamu PBD, kamu boleh capai tahap penguasaan 3. Apa yang kamu perlu buat adalah kamu kena kenal pasti satu produk mekatronik yang kamu nak ubah suai. Okey, namakan elemen mekatronik yang terdapat pada produk tersebut. Katakanlah kamu nak ubah suai sebuah kereta kawalan jauh. Kamu nak tambahkan fungsi dia dekat situ. Contohnya kereta kontrol tu dia dah boleh jalan, tapi kamu nak tambah dia punya fungsi, kamu nak suruh dia supaya dia boleh bergerak dan sambil bergerak tu dia boleh mencuci lantai. Jadi itu adalah pengubahsuaian yang kamu nak buat, nak bagi dia boleh mencuci lantai. Jadi kamu namakan dulu elemen mekatronik. Okay, macam biasalah 4 elemen mekatronik tu namakan, okay, yang ada pada kereta kontrol tu. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, kamu kena lukis gambar rajah blok bagi produk yang ingin anda ubah suai tersebut. Okay, kamu buatlah gambar rajah blok dia. Tapi gambar rajah blok dia akan jadi berbeza sedikit berbanding dengan gambar rajah blok yang kamu dah belajar kereta kawalan jauh tadi tu. Dia ada sedikit sebab kamu dah nak buat pengubahsuaian, jadi dia akan ada penambahan. Okay, dia akan ada penambahan. Mungkin di bahagian output tu dia akan ada penambahan. Jadi yang ni dia mencabar sikit lah, kamu kena fikir betul-betul. Okay, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya pada cikgu. Okay, tugasan ni cikgu bukannya nak minta kamu hantar dengan segera, tapi cikgu bagi tempoh kepada kamu. Okay, kamu hantar kepada cikgu sebelum ataupun pada hari Khamis 11 hari bulan 2. Okay, jadi cikgu bagi tempoh untuk kamu sediakan tugasan ni di dalam buku latihan dan kamu tangkap gambar, tulis nama kamu dan kamu hantar pada cikgu. Okay, cikgu akan semak untuk PBD kamu. Okey. Jadinya dah sampai kat sini. Ini adalah slide kita yang terakhir. Cikgu harap kamu dapat faham dengan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, kita akan go through balik slide ni di dalam kelas kita, dalam kita punya grup Telegram. Okey, jadinya setakat itu sahaja untuk hari ini. Okey, sekejap lagi kita akan buat aktiviti soal jawab. Untuk itu, cikgu tamatkan dulu tajuk kita pada hari ini. Kita akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.